Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 7 September 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah Ghafir ayat 39 hingga 40 yang dialunkan oleh Ustaz Muhammad Amir Zaid bin Jamaluddin, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita ziarah kasih ke kediaman seorang adik iaitu Abdul Rahman, yang mana 6 orang ahli keluarganya yang terlibat dalam tragedi kemalangan yang meragut nyawa di daerah Segamat. Seterusnya berita kunjungan daripada Persatuan Pelajar Johor Jordan (JOJO) ke Majlis Agama Islam Negeri Johor. Rangkuman berita diteruskan dengan berita pelepasan pelajar-pelajar Jordan dan Mesir di lapangan terbang antarabangsa Changi, Singapura. Diikuti majlis simbolik penyerahan saham wakaf Johor kepada Islamic Malay Australian Association of New South Wales (IMAN) bagi pembelian Balai Islam di Eden Street, Australia. Seterusnya berita program Insaniah Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kulai dengan kerjasama Pasukan Brigade Ansar di Kampung Murni Jaya, Kulai serta agihan wang amanah fidyah. Rangkuman berita diakhiri dengan ziarah kasih ke kediaman Encik Wahid di daerah Johor Bahru yang disahkan mengidap penyakit kronik. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bikisan hati iaitu tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Firdaus Abdul Hamid, Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Johor Bahru. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Bulan Wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Suratul Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Nur Afikin binti Zaini, Khamis 7 September 2023. Terus ke rangkuman berita.
Seluruh negara turut berduka dengan berita tragedi kemalangan yang merenggut nyawa 6 sekeluarga. Dalam tragedi kemalangan tersebut, Amiruddin Ismail 46 tahun merupakan imam di sebuah masjid di Keluang, manakala Nur Rahimah Nur Muhammad 43 tahun, guru agama di sebuah sekolah agama di Felda Kemedak Segamat, telah terkorban dalam nahas membabitkan 5 kenderaan itu. 4 anak pasangan tersebut turut terkorban Fatimatul Zahra 17 tahun, Seri Khadijah Akilah 13 tahun, Roy Fadul Al-Syariah 10 tahun dan Muhammad Asyakrawi 5 tahun setelah kereta Perodok Azwar yang mereka naiki bertepung dengan sebuah lori. Seorang lagi mangsa, Abdullah Amiruddin 15 tahun yang mengalami kecederaan teruk masih dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Segamat. Kami telah hadir ke kediaman mangsa Kemalangan bertemu dengan anak sulung Abdul Rahman. Kami bertanya khabar, kongsi kesedihan atas tragedi yang berlaku serta menyampaikan sumbangan. Buat masa ini, Abdul Rahman tinggal sementara di kediaman neneknya di Parit, Jawa Muar. Hadir ziarah dan menyampaikan sumbangan penolong pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Muar, Ustaz Muhammad Ilham Abdul Hisham dan Amil Agihan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Terdahulu, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor yang berhormat Tuan Haji Muhammad Farid Muhammad Khalid turut menziarahi keluarga Allah Yarhamah. Sama-sama doakan adik Abdul Rahman diberi kekuatan menjalani kehidupan sehariannya dan sedekahkan Al-Fatihah kepada Allah Yarham dan Allah Yarhamah yang terlibat dengan tragedi tersebut. Semoga Allah Yarham dan Allah Yarhamah ditempatkan bersama golongan para soleh dan solehah. Alhamdulillah, baru-baru ini Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menerima kunjungan daripada Persatuan Pelajar Johor Jordan JOJO. Banyak perkara yang telah dibincangkan khusus untuk penambahbaikan serta kebajikan mahasiswa dan mahasiswi Johor di sana. Pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor turut menyumbang RM15,000 kepada Persatuan untuk keperluan pelaksanaan program anak-anak Johor di sana. Sumbangan diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail Haji Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Hairul Nizam selaku Yang di-Pertua Johor Student Association of Jordan JOJO. Jadi saya telah selesai membuat kunjungan hormat ke pihak MAISH dan telah dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif sendiri iaitu Tuan Haji Ismail bin Abu. Jadi dengan ini saya ingin mengucapkan kepada pihak kami kerana telah pihak MAISH telah berikan banyak bantuan kepada kami. Sebagai contoh, akan datang ini pelajar baru seramai 52 orang telah ditaja ataupun telah diberikan bantuan oleh pihak MAISH oleh pelbagai bantuan iaitu sebagainya. Salah satunya adalah berkaitan dengan tiket penerbangan 3,000 dan juga duit kocek sebanyak RM500. Jadi ini saya ingin mengucapkan kepada pihak MAISH dengan ribuan terima kasih kerananya dengan bantuan tersebut dapat membantu kami ataupun pelajar baru ini melangsungkan ataupun melanjutkan pelajaran mereka ini kepada ke peringkat yang lebih tinggi iaitu di Timur Tengah, khususnya di Jordan. Jadinya saya ucapkan terima kasih kepada pihak MAISH. Semoga segala usaha ataupun bantuan yang diberikan ni diberikan ataupun diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara itu, pada 4 September yang lalu, seramai 54 orang pelajar telah berlepas ke negara Jordan bagi melanjutkan pengajian melalui lapangan terbang antarabangsa Changi, Singapura. Manakala, pada 7 September pula, seramai 48 orang pelajar juga telah berlepas ke negara Mesir untuk melanjutkan pengajian, juga melalui lapangan terbang antarabangsa Changi, Singapura. Turut berangkat ke negara Mesir, Sahibul Samaha yang berhormat Dato' Haji Ahmad Faizal Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor, Tuan Haji Muhammad Radhi Ruslan, Timbalan Pengarah Pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan Penolong Pengarah Zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dalam pada itu, satu majlis simbolik penyerahan saham wakaf Johor berjumlah RM1,405,730 bagi pembelian Balai Islam di Eden Street, Australia untuk tujuan aktiviti program Islam Masyarakat Islam Malaysia di sana kepada Islamic Malay Australian Association of New South Wales IMAN telah diadakan.
Serahan telah dibuat oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid Muhammad Khalid dan diterima oleh Pengerusi Islamic Malay Australian Association of New South Wales Iman Haji Ahmad Jaiz Subarman. Hadir sama Mufti Johor Sohibus Samahah Yang Berhormat Datuk Haji Yahya Ahmad, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Datuk Dr. Haji Nur Gadut dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor Tuan Haji Ismail Haji Abdul. Alhamdulillah, baru-baru ini Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kulai dengan kerjasama pasukan Pijin Ansar Majlis Agama Islam Negeri Johor telah mengadakan program insaniah di Kampung Munijaya Kulai. Kami telah bergotong royong kemaskan sebuah rumah, belikan keperluan rumah yang baru seperti katil, tilam, meja makan, kipas dan buat sedikit kerja mengecat. Alhamdulillah, manfaat duit zakat buat asnaf. Hadir sama Amin Baitul Mal Daerah Kulai Ustazah Nur Faizah Daniel. Turut diadakan program di daerah Kulai ialah agihan wang amanah fidyah menerusi program belanja dapur asnaf kepada 30 penerima penduduk sekitar Kampung Munijaya, Felda Bukit Permai dan Kampung Sri Muar. Terima kasih diucapkan kepada AJK Masjid An-Najah, Kampung Munijaya, Klinik Kesihatan Kulai, penduduk setempat serta semua yang terlibat menjayakan program pada hari tersebut. Alhamdulillah, baru-baru ini kami telah ke kediaman Encik Wahid di daerah Johor Bahru. Encik Wahid telah disahkan menghidap penyakit kencing manis, darah tinggi, strok separuh badan, komplikasi jantung dan pernafasan serta masalah buah pinggang 5 tahun yang lalu. Beliau tidak dapat makan seperti biasa dan kini menjalani rawatan susulan di Hospital Sultan Ismail mengikut jadual yang telah ditetapkan. Beliau memerlukan keperluan khas penjagaan kesihatan diri seperti susu khas, lampin pakai buang, katil boleh laras, mesin CPAP dan keperluan-keperluan lain yang berkaitan. Kami bantu semua keperluan beliau sebanyak RM29,156 dan 20 sen secara one-off dan disusuli bantuan perubatan secara bulanan. Selain dari itu, beliau juga ada menerima pencen ilat per keso. Sama-sama kita doakan, moga Allah beri kekuatan dan kesihatan buat Encik Wahid. Hadir ziarah penolong pengarah agihan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Ustaz Muhammad Zakwan Ghazali. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana bersama kami di MyH TV. Mula wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Sidang penonton MyH TV sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang kematian dan bagaimana persediaan yang kita boleh lakukan dalam kita menghadapi kematian. Sidang pendengar, bila mana kita menyebutkan tentang kematian, dan kematian itu adalah satu perkara yang pasti dan semua orang akan merasai kematian. Namun baginda Nabi SAW pernah ditanyakan oleh para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi SAW ditanyakan, siapakah orang mukmin yang paling bijak? Justru itu baginda Nabi SAW menyebutkan al-aqyas aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling bijak, kata baginda Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Dan ingat mati ini adalah satu sunnah baginda Nabi SAW, kerana baginda Nabi SAW sering ziarah kuburan ketika mana akhir hayat baginda Nabi SAW. Dan dalam satu kisah yang dikaitkan kepada Uthman ibn Affan, yang pada satu hari pembantu kepada Uthman ibn Affan bersama dengan Uthman ibn Affan, dan Uthman ibn Affan ketika itu menangis di hadapan sebuah kubur. Lalu pembantu ini berkata kepada Uthman, wahai Uthman, engkau ini sekiranya diceritakan tentang nikmat syurga, azabnya neraka, engkau tidak merasakan apa-apa. Namun bila mana engkau ini diceritakan tentang kubur, tentang alam barzah, engkau ini akan menangis terisak-isak.
Lalu apakah jawapan Sayyidina Osman? Osman menjawab, sesungguhnya kematian itu adalah permulaan alam akhirat. Sekiranya seseorang itu mati dalam keadaan yang baik, berada di alam barzah dalam keadaan yang baik, maka urusan dia di hari akhirat Allah akan pemudahkan. Justru itu di antara kata-kata lain yang dinisbahkan kepada Umar ibn Al-Khattab. Apa kata Umar? Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah dengan kematian itu satu peringatan yang cukup besar bagi setiap manusia. Justru itu, sidang penonton Maish TV sekalian, bagaimanakah kita untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi hari kematian? Di antara doa yang dianjurkan untuk kita sentiasa berdoa, dalam satu doa yang kita biasa dengar yang berbunyi, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah supaya Allah akhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, dengan kematian yang baik. Dan kita juga dalam masa yang sama berdoa kepada Allah supaya Allah jangan matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni apa? Dengan kematian yang buruk. Sebab itu sebagai persiapan kita ketika mana kita masih hidup, antara perkara yang kita boleh lakukan sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, iza mata banu Adam in qata amalu illa min salas. Bila mana mati anak Adam itu, terputus segala amalan kecuali tiga perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah, sedekah yang sentiasa mengalir. Dan Imam Ibn Katsir bila mana mensyarahkan hadis ini, Imam Ibn Katsir dia memfokuskan sedekah yang sentiasa mengalir itu adalah wakaf. Tuan-tuan, kita ambil kesempatan kita tentang harta yang kita ada, kita keluarkan sikit daripada harta yang kita ada itu untuk berwakaf. Bolehlah untuk ke Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk kita melaksanakan ibadah wakaf bagi diri kita ataupun orang-orang yang kita sayang yang telah meninggalkan kita. Contoh kepada ibu bapa kita yang telah meninggal ataupun saudara mara kita yang telah meninggal, kita boleh berwakaf di atas nama mereka semua agar pahala itu terus mengalir. Yang kedua disebutkan oleh baginda Nabi adalah al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maknanya segala apa ilmu yang kita ajar, yang manusia lain ataupun orang lain memanfaatkan ilmu tersebut, sudah barang pasti pahala daripada kebaikan mengajar itu akan terus mengalir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, apakah yang kita boleh dapatkan bila mana seseorang itu telah meninggal dunia adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan tiga perkara tersebut sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi, iaitu sedekah jariyah daripada harta kita, dan ilmu yang tafi'umi, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh itu bakal menjamin seseorang itu berada dekat alam kubur dan mudah-mudahan menjadi pemberat amalan di hari akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton Maish TV sekalian, terima kasih di atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada kebaikan pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada episod-episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.